Baik, kita tengok 26B. Dia beritahu find the area of the region bounded by. Okay, bounded by apa? Ini y sama dengan cos x. Y sama dengan kosong. X sama dengan negatif pi over 2 dan juga X sama dengan pi over 2. So, yang pertama kalau soalan area ni kamu kena lukis lah. Okay, kena lukis. So, kamu kena rujuk balik chapter 5 SEM lepas. Area sketching graph. So, kita tengok dulu function y sama dengan 2. Y sama dengan cos x. So, y sama dengan cos x, macam mana dia punya bentuk graf tu? Graf cos x. Dia macam ni lah lebih kurang. Okay. So, ini adalah 2 pi. Ini satu period. Ini adalah 2 pi. Okay. So, ini adalah graf y sama dengan cos x. Ini berterusan lah. Okay. Dia terus ni. Macam tu. Sampai bila-bila. So, saya tak lukis lah tu. Kemudian dia cakap bounded by. Bounded by ni maksudnya ditutupilah, dilingkungi. Okay. Curve y sama dengan 2 square root of x. Ada kat sini. Y sama dengan cos x kat sini. Okay. Bounded by ni. Kemudian y sama dengan kosong. Okay. Y sama dengan kosong. Maksudnya y axis lah. Y sama dengan kosong ni. Y sama dengan kosong. Y axis tu. Kemudian garisan x sama dengan pi over 2. Baik. Sini kalau separuh ni adalah pi. Okay, separuh ni, separuh graf ni adalah pi. Sini 2 pi. So, separuh dia lagi adalah pi over 2. So, maksudnya daripada x sama dengan pi over 2. Maksudnya kalau kita buat garisan straight ni kat sini. Kemudian satu lagi adalah negatif pi over 2. Maksudnya, okay, graf cos x ni dia dia ke arah kanan dan juga dia sebenarnya ni sin x. Dia ke arah kanan dan juga ke arah kiri. Tapi biasanya kita lukis yang ke arah kanan saja. Tapi sebenarnya dia macam tu lah. Ini pun sampai bila-bila ni pergi ke kiri. So, kita tambah satu lagi sebelah sini. Sama juga. So, dapat macam ni. Lebih kurang. So, negatif pi over 2. Negatif pi over 2 kat mana? Negatif pi over 2 adalah kat sini lah. Okay, negatif pi over 2. Okay, sini mesti 2 pi. Separuh dia adalah pi. So, separuh lagi adalah pi over 2. So, bounded by y sama dengan cos x. Okay. Y axis. Garisan x sama dengan pi over 2 dan garisan x sama dengan negatif pi over 2. So, area dia adalah dekat mana? Area dia adalah dekat sini lah semua sekali ni. Okay, ini adalah area dia. So, sekarang ni kita akan buat area, kita akan cari area dia menggunakan teori area under a graph. So, ini graph kita. Okay, ini graph kita ni, cos ni. So, bawah dia, inilah yang area yang kita nak cari ni. So, kita akan buat integrate daripada negatif pi over 2 sampai pi over 2. Okay. Kemudian function lah. Okay, function cos x with respect to x. Okay. Kalau kamu nak pecahkan dia kepada dua bahagian pun boleh juga. Okay, ini jadi A1, ini jadi A2 pun boleh juga. So, A1 adalah sama dengan integrate daripada negatif pi over 2 sampai kosong. Okay, function sama juga. Tambah daripada kosong sampai pi over 2. Function dia pun sama juga. So, boleh buat dua cara lah. Okay. So, untuk area yang kamu kena ingat, kalau yang atas ni macam biasalah, dia positif kan kita dapat. Tapi kalau kamu lukis graf tu, dia berada di bawah. So, ini kamu kena moduluskan dia. Kalau tak, nanti kamu dapat jawapan negatif. Area tak ada yang negatif. So, kalau area dekat bawah X ni, okay, kamu kena moduluskan dia. Maksudnya jadi macam ni lah. Okay. Modulus A macam tu. Modulus A. Kemudian macam tu. Itu kalau dia berada di bawah garisan. Di bawah ni. Okay. Dia berada di bawah ni. Okay. Di bawah Y axis. Ni di atas Y axis. Ini with respect to X. Kalau with respect to Y. Okay. Katakan macam ni kan. Ini area dia.
Okay, with respect to y maksudnya sini katakan 3, sini 2. So ini adalah with respect to y. So yang bahagian sebelah kanan ni adalah area yang positif, tak perlu buat apa-apa. Tapi kalau area di bahagian sini, kamu kena moduluskan dia. Kalau tak, kamu akan dapat area yang negatif. Okay, so itu beza dia lah. Kalau with respect to x macam tadi, yang bahagian atas area yang positif, bahagian bawah ni kamu kena moduluskan dia. Baik, so kita teruskan dengan soalan kita. So ini saya boleh buat straight away ataupun saya boleh pecahkan dia kepada dua bahagian. Sorry, ini A1 saja. A2 kalau pecahkan dia kepada dua bahagian. A2 kat sini lah. Okay, kat sini. Macam tu. Kemudian last kali nanti jangan lupa tambah dua area tu. Barulah dapat jawapan yang betul. Okay, so saya akan buat cara yang pertama je lah. Saya tak nak pecahkan. Nanti banyak pula kena kira. Okay, so ini tak ada apa-apa masalah dah. Kita boleh terus integrate. So, integrate cos x, kamu akan dapat, baik kalau differentiate cos, dapat negative sign. So, kalau integrate, dapat positive sign lah. Okay, daripada negative pi over 2 sampai pi over 2. Kemudian kamu, inilah. Kamu masukkan saja. Okay, ganti nilai. So, sin 90 adalah sama dengan 1. Okay, kamu boleh tekan kalkulator. Ataupun kamu boleh ingat graf sin tu. Okay, so ini adalah 2 pi ataupun 360. Sini adalah pi, sini adalah pi over 2. Okay, so sini adalah 1. Ini y, ini x. So kalau saya teruskan juga, jadi macam ni. Alamak. Okay, kalau saya teruskan ni, dia akan jadi macam ni. So, ini adalah negatif 2 pi, sini adalah negatif pi, sini adalah negatif pi over 2. So, nilai dia negatif 1 kat situ. So, sin 90 adalah sama dengan 1. Ini sin 90. Sin negatif 90 adalah dekat sini. Okay. Sin negatif 90 adalah dekat sini. So, dia adalah negatif 1. So, tolak dengan negatif 1. Kamu akan dapatlah 2 unit. Okay, 2 unit square. Sebab sini dia tak bagi tahu unit sentimeter ke meter ke. Dia tak bagi tahu apa-apa. So, kita boleh buat unit square saja. Square sebab area. Kalau volume, cube. Okay. So, itulah jawapan dia untuk 26B. Ada apa-apa nak tanya? Yang tak faham step ke? Okay. Ada lagi soalan nombor 26 tak dapat? Dah ada, sir. Okay. 26C, sir. 26? C. C. Okay, kita tengok sikit. 26C. Y sama dengan ln X. Lines X sama dengan 4. Dan juga X axis. So, yang pertama macam biasa kena lukis lah. Okay, lukis ni bukanlah lukis tepat-tepat sangat. Bukan sketching pun, kita nak tengok general shape saja. Okay, general shape dia saja. So, Y sama dengan ln X adalah macam ni. So, X sama dengan 4 kat sini. Kemudian itu je lah. So, bounded by Y sama dengan ln X. Kemudian X sama dengan 4. Kemudian X axis. X axis kat sini. So, inilah area yang dia mahu. Okay. So, biasanya dalam exam, kamu kena lorek lah. Kalau subjektif lah soalan kamu. Okay. Kamu kena lorek dan letakkan A situ. Okay. Letak simbol A situ untuk area. So, ini kita akan buat macam biasalah. Area adalah integrate. Okay. Kalau kamu nak tahu, nak buat with respect to X ataupun with respect to Y, kita tengok kita punya lower limit dengan upper limit ni berada dekat garisan mana. So, kalau dia berada dekat X axis, maksudnya ini adalah with respect to X. So, daripada 1 sampai 4 macam tu. Okay. Kalau soalan tu nak with respect to Y, maksudnya kita punya lower limit dengan upper limit tu mesti berada dekat garisan Y. Okay. So, kita punya function apa? Function mesti in terms of X lah. Okay, in terms of X. So, ln X dx lah. Okay, ni
Kita akan integrate. Baik, nak integrate ln x ini kena guna by part. Okay, kena guna by part. So, saya akan buat macam ni dulu. U sama dengan ln x. dv adalah sama dengan dx. So, ni differentiate, kita akan dapat 1 over x. So, du adalah sama dengan 1 over x dx. Ini rasanya banyak kali dah kita jawab soalan ln x ni. So, integrate ln x dx adalah sama dengan u times v. U times v, so x ln x. Tolak dengan integrate v du. So, x du adalah 1 over x dx. So, ini boleh masukkan nanti. Okay, boleh masukkan. So, kita akan dapat x ln x tolak dengan lepas integrate akan dapat minus x lah. Kemudian plus c. Okay. Ini cancel out. So, integrate 1 dapat x. So, ini kena ada tambah c sebab ini saya tak letak nilai kat sini. Okay. So, kita sambung lagi. Integrate 1 sampai 4. Sekejap, kena tulis area. Okay, area adalah sama dengan integrate 1 sampai 4 ln x dx ni adalah sama dengan integrate 1 sampai 4 x ln. Tak payahlah, terus dapat jawapan dia. X ln x tolak x. 1 sampai 4. Kita salin balik sahaja. Kita punya jawapan tadi tanpa plus c ya. Tanpa plus c. Kemudian masuk nilai je lah. So, 4 ln 4 minus 4 minus 1 ln 1 minus 1. So, ln 1 kita kena ingatlah always sama dengan kosong. So, kita akan dapat 4 ln 4 minus 4 plus 1. So, kita akan dapat 4 ln 4 minus 3. So, boleh tinggalkan jawapan macam ni. Ataupun kalau kamu nak simplify, kita boleh buat 4 ln 2 square. Sebab 2 kuasa 2 sama dengan 4 kan. So, ini akan 2 turun depan, dia akan jadi 8 ln 2 tolak 3. Value dia sama saja. Okay, boleh tinggalkan macam tu ataupun boleh simplifykan lagi. So, selesai untuk 26C. Baik, ada lagi soalan nombor 26? Kalau tak ada, kita pergi kepada soalan nombor 27. 27 ada masalah? 26D sih. Apa dia? 26D. 26D. Okay, so y sama dengan ln x. Y axis. Lines y sama dengan 0 dan y sama dengan 4. Ini dia bagi tahu line ini bukan upper limit ataupun lower limit. Kita kena lukis dulu. Nanti baru kita tahu yang mana akan jadi lower limit dengan upper limit. So, ini macam ni, y sama dengan ln x. Kemudian y axis, okay, bounded by y sama dengan ln x. Kemudian y axis, y sama dengan 0 kat sini, y sama dengan 4 lebih kurang kat sini. So macam tu. So bounded by y axis, y sama dengan 0, y sama dengan ln x dengan y sama dengan 4. Area dia kat sini lah, lorek kat situ. So ini kalau kita tengok sekarang ni kita punya lower limit dengan upper limit adalah dekat y axis, iaitu 0 dan 4 tu. So area dia kita kena buat with respect to y. So ini 0, 4. Okay, area under the graph. Inilah yang contoh with respect to y ni. Okay, with respect to y, area under the graph dia dekat sini lah. Okay, ni graph. Ini kita panggil under lah. Sebenarnya di sebelah kiri kan. Kalau under, dia berada kat sini. Ini berada di sebelah kiri. Sebab dia cakap bounded by 4 maklumat tu. So, with respect to y, meaning that kita punya function ni kena tukar lah. Sebab kita mesti dapatkan in terms of y dekat sini. Okay, function in terms of y. So, kita ada y sama dengan ln x. So, tukar dia. Dia akan jadi EY. Okay. Ataupun kalau saya nak buat step by step, kita exponential both side tu.
So yang ini kalau siapa yang ingat, kita nampak saja E dengan ln ni, X terus turun bawah. Okay, X ni boleh turun bawah. So dia akan jadi X sama dengan EY, macam tu. So function kita sekarang ni adalah EY with respect to Y. Nampaklah macam tu. Kemudian kita integrate lah. Integrate EY ni akan dapat EY salin balik. Kemudian differentiate Y. Differentiate Y with respect to Y akan dapat 1/1 macam tu lah. 0,4. Kemudian kita ganti nilai. So kita akan dapat E4. Tolak dengan E0. E0 ingat sama dengan 1. So dapatlah unit square macam tu. Okay. Selesai. So kena hati-hatilah. Kita nak buat with respect to X ke with respect to Y, semuanya bergantung pada kita punya graf tu. Okay. Tengok graf kita macam mana. Ada nak tanya? Apa tak faham ke? Kalau nak buat with respect to X, tak boleh untuk soalan ni. Okay. Sebab graf dia kat sini. Okay, graf dia kat sini. Kalau nak buat with respect to X, nanti kita akan dapat area kat bawah ni. Sedangkan kita nak area kat sini. Kalau buat with respect to X, nanti dapat bawah ni. Okay. So, soalan nombor 27. Sir. 27C. Okay. Y sama dengan sin X. Y sama dengan cos X. Y axis. Dan dalam range, ini dia bagi tahu range pula. Okay. Apa kita buat je. Okay. Yang pertama kita buat graf sin X dulu. Okay. So, graf sin X adalah macam mana? Dia start dekat origin. Ini label dulu. Ini X. Okay. So, dapat macam tu. So, ini adalah graf Y sama dengan sin X. So, sini 1 lah. Sini negatif 1. Kemudian Y sama dengan cos X. Dia start dekat 1 ni. Okay, origin dia. Okay. Macam tu. So, kita ikut je. Okay. So, dapat macam tu. Kemudian ni tak berapa cantik sebenarnya ni. Okay, boleh lah. Kemudian dekat mana ni? Okay, bounded by graph sama dengan sin X, cos X, Y axis. Maksudnya kat sini salah satu dia punya dinding. Sin X. Okay, ni adalah graf sin X, cos X. Ni adalah graf sin X. So, kat mana ruang yang ditutupi oleh 3 benda tu? Kat sini saja. Kecil ni je. Okay. Dia bukannya dekat sini. Sebab sini bawah ni tak bounded. Dia juga bukan dekat sini sebab dia tak bounded by Y axis. Okay. Ini syarat dia. Y axis mesti ada. So, kat situ saja. Okay. Baik. Kalau kita teruskan ni sebenarnya. Okay. Kalau kita teruskan. Sebelah sini pun saya cakap ada kan. So, kita teruskan ni. Kemudian ini pun sama. Macam mana tadi? Tak ikut skala macam ni lah susah sikit. Okay. So, sekejap saya tengok betul tak graf ni. Cos X, sin X. So, sebelah sini pun bukan Sebelah sini pun bukan. Sebab apa? Ini satu lagi dia punya ni. 0 sampai pi over 4. Maksudnya dekat kawasan sini saja. Sebelah sini tak ada. Okay, so itu dia punya area lah. Kecil je. Baik. Sekarang ni, kita mesti rasa ini adalah pi over 4 dekat kawasan sini. Okay, kita mesti rasa sini adalah pi over 4. Tapi kita kena check dulu, confirmkan. Okay, confirmkan betul ke situ adalah pi over 4. So, caranya adalah kita akan buat Y1 sama dengan Y2. Okay, Y1 sama dengan Y2. Okay, Y1 tu adalah sin X. Kita boleh labelkan dia. Y1 sama dengan sin X. Y2 sama dengan cos X. So, sin X adalah sama dengan cos X. So, nak selesaikan ni, saya akan bawa cos X pergi belah kiri. So, dapat macam ni sama dengan 1 bukan sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, ini bawa pergi sana, dia akan jadi 0 lah. So, sini mesti 1.
So, tangent X adalah sama dengan 1. Kemudian, ingat baliklah macam mana nak cari nilai X untuk trigo. So, basic angle dia adalah theta sama dengan inverse tangent 1. So, ini dapat 45. Kemudian, dia punya quadrant. Ingat lagi tak quadrant ni? Dia, ni Ali suka tanam kopi. So, tangent positif. Dia berada pada kuadran yang pertama dan yang ketiga. So, basic angle dia adalah 45 dan 45. Meaning that kita punya X ni adalah sama dengan 45 darjah dan juga 180 tambah 45. So, kita akan dapat 225 lah. So, maksudnya, kenapa buat Y1 dengan Y2 ni adalah kita nak cari dia punya, apa panggil tu? Point of intersection. Okay, point of intersection. Okay, banyak kita akan guna banyak ni Y1 sama dengan Y2 ni dalam SEM 2. Sebab kita nak cari point of intersection between two graph. So, 45 kat mana? 45 adalah kat sini. Okay, ni. Sekejap saya buat colour lain dulu. Kat sini, 45. Di mana dia bertembung tu ataupun point of intersection. Satu lagi kat sini. So, sini 225. Okay. Ataupun 3 pi over 2. So, betul lah. Okay, confirm. Memang dekat sini adalah pi over 4. Memang kat sini adalah pi over 4. So, sekarang ni kita boleh teruskan dengan kita punya cari area. So, area adalah integrate daripada mana ke mana. Okay, daripada kosong kat sini. Sampailah kat sini pi over 4. Okay. So, daripada kosong sampai pi over 4. Settle kat situ. Ini with respect to X. Okay. With respect to X, kenapa? Sebabnya kita punya lower limit dengan upper limit ni berada dekat X-axis. So, yang mana tolak yang mana? Yang mana tolak yang mana? Baik, kenapa kena tolak? Okay, saya explain sikit kenapa kena tolak area ni. Baik, katakan saya ada satu graf. Okay, satu adalah macam ni. Okay, satu lagi adalah macam ni, contoh. So, ini saya buat colour lain lah. Okay, kan macam ni. So, katakan ini adalah Y2, ini adalah Y1. Okay. So, kenapa kalau kita nak integrate, kita nak cari area, kita integrate, kita buat Y1 tolak Y2. Okay. So, reason dia adalah kalau kita, ini adalah area under the graph. Okay, area under the graph. So, kalau kita cari area untuk Y1, kita akan dapat semua ni. Okay, sampai kat sini. Kemudian, bila kita cari area untuk Y2, kita akan dapat graf kita kat sini. Okay. So, kalau kita nak cari area dekat kawasan sini saja, maksudnya, yang semua sekali ni, kena tolak sikit yang bahagian bawah ni. Baru kamu dapat balance yang dekat tengah-tengah tu. Sebab tu kita buat Y1 tolak dengan Y2. Area Y1 tolak dengan area Y2, kita akan dapat area yang kat tengah-tengah ni. Okay. So, benda tu dah explain dah dekat dalam kamu punya video lecture tu saya rasa. So, saya hanya ulang balik je lah, refresh. So, yang mana tolak yang mana ni? Yang mana tolak yang mana? Yang atas ni adalah cos X. Yang atas ni adalah cos X. Yang bawah ni adalah sin X. So, kita akan buat cos X minus sin X dx. Okay, kalau kamu buat terbalik, salah lah nanti. Okay, so graf yang berada di bahagian atas adalah cos X. Graf yang berada di bahagian bawah tu adalah sin X. Kemudian kita integrate. Okay, integrate. Integrate cos X dapat positive sign. Tolak dengan integrate sin X akan dapat negative cos X. So, negatif positif lah. Dapat macam tu. So, daripada kosong sampai pi over 4. Baik, kalau soalan kamu subjektif, kamu kena tunjukkan substitute nilai ni. Okay, cos pi over 4. Kemudian tolak dengan sin kosong tambah dengan cos kosong. So, sin 90. Sin 90 sama dengan apa?
So sin 90 adalah ini 1. berapa? 1. Okay. So 1. Boleh tekan kalkulator ataupun boleh tengok graf je. 1 tambah dengan cos 90. Cos 90 berapa? Ini ni 2 pi. Separuh pi. Separuh lagi 90 ataupun pi over 2. Ini pi over 4. Pi over 4 betul lah 90. Berapa? 45 lah. 45. Tak boleh. Kena tekan kalkulator. Ya. Kena tekan. Dia bukan 90. Dia sin 45. So, sin 45 tekan kalkulator kamu. Dapat berapa tu? Square root 2 over 2 ke? Saya ada kalkulator zaman Jepun je. Betul. Betul lah. Kalau kalkulator baru dia bagi dalam bentuk square root 2 of 2. Kalau kalkulator zaman Jepun ni dia bagi 0.707. Baik, cos 45 sama dengan berapa? Cos 45 sama juga square root 2 over 2 juga. Cos 45 Cos 45 sin 45. Ya, sama. Sama Okey. Kemudian sin kosong sama dengan berapa? Ini tolak dengan sin kosong, kosong lah. Kemudian cos kosong 1. Kemudian kamu kira lah tu. Dapat berapa? Final answer dia, kamu boleh tekan kalkulator. Dan kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 0.414 ataupun square root of 2 minus 1. Okay? Unit square lah. Okay? Dapatlah macam tu. Kalau kamu ada kalkulator zaman Jepun macam saya, kita akan dapat jawapan macam ni. Kalau kamu ada kalkulator yang baru, kamu akan dapat jawapan macam ni. Dua-dua betul. Baik, ada soalan lain lagi? Untuk ni, ada yang tak faham step ke? 27 ada lagi yang tak dapat? Semua okey? 27 A, B boleh buat? Sir. 27A. Okey, kita tengok satu lagi contoh. 27A. Y sama dengan 4 over X. Kemudian line. Okey, 5 minus X. So, kena lukis lah. So, kita akan dapat apa ni? Yang pertama adalah 4 over X. Ini adalah reciprocal function. So, dia punya graf adalah macam ni lah. Okay, macam ni. Ini teruslah. Kemudian satu lagi kat bawah ni. Okay. Ni yang 4 tu constant, tak ada, dia tak effect shape pun. Okay, so jangan risau sangat. Yang penting dia punya basic function dia adalah reciprocal 1 over X tu. Baik, yang graf yang kedua. Okay, ini saya buat Y1 Ini Y2. Baik, graf Y2 adalah 5 minus X. Maksudnya dia adalah graf linear yang menurun macam tu. Okay, so sini 5. Siapa yang masih ingat macam mana nak buat graf, dia tahulah kenapa 5 kat situ. Baik, so sekarang ni apa nak buat? Dia nak area bounded by these two graph. Maksudnya kat mana area dia? Bounded by graph Y1, bounded by graph Y2. Kat sinilah area dia. Okay. So, bagi soalan ni, kamu ada dua cara lah kamu boleh buat. Yang pertama, kamu boleh buat with respect to x-axis. Okay. With respect to x-axis ni. Ataupun kamu boleh buat with respect to y-axis. Macam tu. Tapi bagi saya akan buat with respect to x-axis sebab saya tak perlu nak ubah apa-apa function kat sini. Okay. Kalau with respect to y-axis, kamu kena rearrange lah kita punya equation ni. In terms of x sama dengan apa. Kalau with respect to x-axis, saya tak perlu nak rearrange sebab saya dah dapat saya punya equation dalam bentuk x. Okay. In terms of x.
Cumanya sekarang ni kita tak tahu dia punya nak integrate daripada mana ke mana. Dia punya lower limit dengan upper limit tu kat mana. Okay, ini yang kita tak tahu kat mana ni. So itulah gunanya point of intersection. Okay, point of intersection. So saya label dulu kat sini. Itu area yang kita nak cari. So area dia adalah okay, integrate. Baik, function yang atas. Function yang atas adalah 5 minus x. Tolak function yang bawah adalah 4 minus x dx. Okay, ini with respect to x exist. Ataupun kita integrate with respect to x exist kat bawah ni. Cumanya ni lower limit dengan upper limit tak tahu. Ni lower limit, ni upper limit tak tahu nilai dia. So macam mana nak buat? Itulah gunanya tadi y1 sama dengan y2. So 4 over x adalah sama dengan 5 minus x. So 4 equals to 5x minus x square. So x square minus 5x plus 4 equals to 0. So kalau kita tekan kalkulator sekarang, kita akan dapat apa? A sama dengan 1, B sama dengan negatif 5, C sama dengan 4. So kita akan dapat 4, 1. Okay. So x minus 4, x minus 1 equals to 0. So x minus 4 equals to 0. Ini jalan kerja biasalah yang memang kena buat lah. So x sama dengan 1. Okay. So x sama dengan 1. Maksudnya kat sini adalah 1. Okay, point of intersection yang pertama ni 1. Point of intersection yang kedua ni adalah 4. So, maksudnya kita akan integrate daripada 1 sampai 4. Macam tu. Kemudian, ini tak ada lah. Tak ada apa-apa dah. Kita boleh terus buat kita punya jalan kerja untuk integration. So, dapatlah macam ni. Kemudian integrate lah. So, integrate kita akan dapat ini jadi 5x. Ini jadi x square over 2. Ini jadi apa? Integrate 1 over x dapat apa? Ln x. Okay. Kemudian 1, 4. Okay. Kemudian masuk nilai je lah. Okay, masuk nilai. So, 5. Ini kena tunjuk lah. Okay, tolak 4 kuasa 2 per 2. Tolak 4 ln 4. Tolak dengan 5, 1. Tolak dengan 1 kuasa 2 per 2. Tolak 4 ln 1. Ln 1 sama dengan 0. Okay, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia. Okey, tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia. Baik, tak ada apa masalah dah ni. Should be dapat correct answer lah. Okey, dapat correct answer. Baik, ada lagi nombor 27? Ataupun yang ini ada yang tak faham nak tanya? 27B, sir. 27B, okey. Ni saya akan buat separuh. Kemudian kamu akan sambung. Okey, y adalah sama dengan x square minus 5x. Baik, satu lagi adalah y sama dengan 25 tolak x square. Baik, so kita lukis. Yang senang nak lukis adalah function yang kedua tu. Ini y2, ini y1. So, y2 ni senang je. Dia adalah graf yang masam. Okay, negatif tu. Kemudian dia naik atas 25 unit. So, graf dia macam tu. Kemudian, yang ini x square minus 5x ni, dia adalah graf yang senyum. Cumanya ini tak lengkap ni. Kalau kamu nak buat, kamu kena buat completing the square. Baru kita boleh nampak dia bergerak ke mana. Tapi basically, kalau graf senyum, dia macam ni lah. Okay. So, saya tak perlu nak fikir apa pun. Dia graf senyum saja. Tapi kalau kamu nak check kamu punya graf ataupun betul ataupun tidak, kamu boleh pergi kepada apps Photomax tu. Kemudian kamu type kamu punya function, kamu boleh check lah. Okay, kamu punya graf tu betul ataupun tidak. Tapi saya sarankan kamu lukis dulu. Okay, lukis dulu barulah check. Okay, kalau kamu main tekan saja Photomax ni, nanti kamu tak belajar apa-apa. Sebab kamu kena ingat dalam exam kita tak boleh bawa masuk telefon. Jadi apps Photomax ni tak boleh guna. Jadi kita boleh jadikan Photomax ni sebagai salah satu tools untuk tolong kita belajar lah. Katakan kita nak praktis buat graf.
Dan kita tak tahu jawapan yang betul macam mana. So, kamu masukkan kamu punya equation dalam apps tu. Nanti dia akan bagi bentuk graf dia macam mana. Okay. So, ini adalah tools yang kamu boleh gunakan lah. Mungkin ada yang dah tahu dan mungkin ada lagi yang tak tahu. So, saya bagi tahu hari ni. Baik, so kembali kepada soalan kita. Baik, ini kena label dulu. Ini adalah y2, ini adalah y1. So, area bounded by this two graph. Kat mana? Kat sini lah. Okay, kat sini. So, ini adalah area dia. Okay, itu adalah area dia. Kena label situ. Kemudian, macam mana nak buat ni? Kita akan buat with respect to x ke y senang? Nak buat with respect to x axis ke with respect to y axis? Yang mana senang ni? With respect to x. Y susah. Y nanti kamu kena cari sini kak. Ini apa, ini apa. Lagipun kita tak tahu. Ini bukan bottom sini bottom. So with respect to y susah lah. Yang senang, confirm senang ini. With respect to x axis. Kat sini. Macam tu. Okay. So, sebab tu saya tanya. Okay. Takut nanti kamu tak tahu nak pilih yang mana senang. Okay. Kita buat with respect to x axis. Maksudnya kita akan dapatkan lower limit kita kat sini. Upper limit kita kat sini. So, nanti kita boleh buat ni. Cari area yang kat tengah-tengah ni. Okay, simple. Kalau y, kamu kena cari kat sini. Kemudian kamu kena cari kat mana lagi? Payahlah dekat atas ni, puncak ni. Okay, ni boleh. Tapi sini tak tahu. So, senang. Ini je lah. Kita cari point kat sini. Point of intersection kat sini. Point of intersection kat sini, settle. Yang ni, atas tolak bawah je. Macam tu. So, kita teruskan. So, area adalah sama dengan integrate. Function yang atas adalah y2. Y2 adalah 25 tolak x square. Tolak dengan y1, x square minus 5x dx. So, saya buat kurungan besar-besar macam tu. Cumanya kita punya lower limit dengan upper limit tak tahu. Okay, lower limit dengan upper limit kita tak tahu. So, kita cari dulu. Okay, so y1 adalah sama dengan y2. X square minus 5x sama dengan 25 tolak x square. So, pindah-pindahkan kita akan dapat 2x square tolak 5x tambah ke? Tolak 25. Tolak 25 sama dengan 0. Tekan kalkulator. So, A dia adalah sama dengan 2. Negatif 5. Negatif 25. So, kita akan dapat X tolak 5. Satu lagi adalah X tolak 5 per 2. Ataupun 2X tolak 5. Sama dengan 0. So, kita akan dapat X tolak 5 sama dengan 0. X sama dengan 5. 2x tolak 5 sama dengan 0. X adalah 5 per 2. Negatif. Ini tambah. Tambah negatif 5 per 2. Okay. So, kita check sikit. Okay, betul tak? Okay, jawapan yang kalkulator bagi adalah negatif 2.5 ataupun negatif 5 per 2 lah. Sama je. So, maksudnya kat mana tu? Kat sini lah. Okay, kat sini adalah negatif 2.5 ataupun 5 per 2. Sini adalah 5. So, kita bolehlah letak sini. Sini adalah negatif 5 per 2. Sini adalah 5. Kemudian, kita buat je lah. Okay. Negatif 5 per 2. Ini 5. Ini 25 tolak x square tolak x square tambah 5x. Ataupun boleh jadi negatif 2x square. Okay. Tambah 5x. Okay, dx. Kemudian integrate. So, integrate. Kita akan dapat apa? 25x. Tolak 2x kuasa 3 per 3. Tambah 5x kuasa 2 per 2. Oh, banyak pula saya buat. Okay. Tak apa, nanti kamu teruskan lah. Okay. Kamu teruskan. Ganti nilai. Dapat jawapan dia. Okay, boleh? Saya ingat nak buat sampai sini je. Okay, saya ingat nak buat sampai sini je. Terlanjur pula. Baik.
B dah jawab, A dah jawab, A, B, C dah jawab. Baik, so tak ada apa-apa masalah lah. Okay, 26, 27 dah settle. Cuma soalan tutur ni dia tak cover yang area di bahagian bawah ataupun kiri. Okay, bahagian bawah ni ataupun bahagian kiri. So, saya remind saja kalau kamu buat soalan area dan kamu dapat area dia berada di bahagian bawah x-axis ataupun berada di kiri x-axis, kamu kena moduluskan dia sebab kalau tak nanti kamu akan dapat area yang negatif. Okay, area tak ada negatif sebab tu kita kena moduluskan dia. Kalau kamu cari area di sebelah kiri, kamu akan dapat negatif. Kalau kamu cari area di bawah, bahagian bawah ni, kamu akan dapat negatif. So, moduluskan dia, kamu akan dapat jawapan yang betul lah, yang positif. Baik, ada apa-apa soalan nak tanya?